kalau kau buildkan persatuan-persatuan yang banyak macam cendawan ni untuk dapatkan donation tu, tapi tak ada apa-apa pun untuk orang buta ni, kau menjawab lah nanti kan dekat akhirat. Koyak Podcast. Assalamualaikum, selamat kembali dalam Penjuru Gelap Bukan Kursi Gelap. Jadi hari ni kita ada Koyak Podcast. Alright, jadi tanpa membuang masa, ayo kita memperkenalkan guest kita. Yang pertama kita ada Kacang Itik. Assalamualaikum dan selamat malam dan salam Ramadan yang kelima yang pada ni. Okey, sambung malam. Ya, dan seterusnya kita ada Afandi Gigi. Assalamualaikum. Salam Ramadan. Yes, alright. Yang seterusnya kita ada Acik Pinky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Al-Karim Mubarak. Yeah. So bagi siapa yang tak nampak, aku nak beritahu kat sini yang Acik ni baju dia bersebut putih sekali dengan berlebay lah. Mungkin bawa balik daripada tarawih barangkali. Sebab kata Fendi tadi. Dia buat double rakaat. Dia buat double rakaat ni. Katanya lama je tadi kan. Mungkin dia kau tak iman tu baca lambat sikit, lepas tu dia dah siap dah. Tu tebah Dia kata apa dia lama. Okay. So sekarang ni kita dalam bulan Ramadan yang penuh berkat sekarang ni. So marilah kita ramai-ramai beribadah. Sebab tu lah Acik sekarang ni dia memakai lebay, sebut putih. Nampak macam tak berdosa macam tu, walaupun biarkan kita orang menunggu lama. Mungkin cara macam ni lah kot kan, nak membodek kan. Tapi sekarang walaupun bulan Ramadan kali ni, kita ada benda-benda lah yang berlaku kan dekat dalam Malaysia. So adalah aku nak set to the point tu kita punya topik kita sekarang ni kan, which is orang-orang yang ditindas lah. Macam OKU pun ditindas juga, ada yang ditindas lah kan. Tapi ada juga yang bukan OKU yang ditindas, iaitu bodyguard yang dipukul lah. Ya, gara-gara berpuasa juga betul dia punya majikan. Betul. So bagi sesiapa yang tak tahu apa benda, kes apa benda ni, aku nak bacakan sikit lah kan, untuk aku ambil petikan daripada Sinar Harian, right? So suspek merupakan majikan mangsa bertanya kepada mangsa dan rakannya sama ada berpuasa atau tidak. So obviously, so mangsa ni bagi tahu lah yang dia ni puasa, dan suspek tu, majikan tu lah, dia marah dan menampar kepala mangsa. Okay. Mangsa kemudian mengikut suspek ke rumahnya di Batu Nilam, Kelang Selangor, dan apabila sampai di rumah suspek, kedua mereka dipukul dengan menggunakan sebatang rotan serta diacukan dengan pistol. Astagfirullah. So korang bayangkanlah macam mana, apa benda keadaan yang berlaku kan, kalau korang ada macam ni kan, kena ugut bunuh kot. So sebenarnya ada lagi dialog-dialog yang ada waktu tu, tapi aku tak dapat nak verify sama ada betul ke tidak. Tapi yang ada, yang aku ingat, yang aku tahu, Allah boleh bayar gaji korang ke, macam tu lah, lebih kurang. Dia macam menghina Islam. Allah yang bayar gaji kan, saya yang bayar gaji. Yes. So lebih kurang macam tu lah. So Best part lagi lah. Ada lagi satu dialog waktu dia acukan pistol dekat si bodyguard tu, dia cakap, Allah boleh bantu kau sekarang ke? Yang tu memang gila lah yang tu. Tu lah. Pistol dekat dada kan, nak ditembak, lepas tu dia boleh cakap gitu. Allah boleh bantu kau ke sekarang? Memang kurang ajar gila. Dan untuk pengetahuan semua, yang bodyguard ni sebenarnya daripada syarikat security. So kiranya diorang hire daripada syarikat security lah, right? Bukannya diorang kutip tepi jalan ke apa. It's not like what you think. Alright. So aku nak tanya sendiri lah kat Acik lah, sebab majikan ni, sebab ni banyak masuk kes race, masuk kes perkauman kan. Sebab Acik sebagai kaum Cina sendiri macam mana kau, pendapat kau, adakah ni masalah kaum ke, apa benda ke? Macam aku sendiri, mak aku
Chinese convert Muslim kan, mualaf. Jadi adik-beradik aku belah mak aku ni 100% pure Chinese lah kan. Bagi aku macam time sebelum ayah aku nak kahwin dengan mak aku, kat situ ada a bit lah yang aku dengar cerita daripada mak dan ayah aku. Time sebelum mak aku kahwin dengan ayah aku ni ada a bit apa orang cakap perkauman lah, sebab orang, aduh aku takut lah cakap benda ni kan, tapi segelintir pihak Chinese ni dia menganggap macam Melayu ni macam boleh ke nak jaga someone yang berbangsa lain tu selain pada Muslim lah, faham tak? Faham. And then lepas ayah aku tunjuk effort apa semua, kesungguhan nak kahwin dengan mak aku, bimbing apa semua tu, dan lepas pada tu alhamdulillah lah semua get well lah, tak ada lagi lah perkauman. At least even kalau aku balik raya Cina sekalipun semua okey, semua open lah. Cuma permulaan dia waktu ni lah, sebelum mak aku jadi Muslim dan sebelum mak aku kahwin dengan ayah aku lah. Kat situ adalah a bit problem sikit lah kauman. Tapi bagi aku benda ni sebab ialah kita nak lepas anak kan, nak convert pula, nak masuk agama lain, so maybe dia pun nak tengok kesungguhan individu, kesungguhan ayah aku betul ke boleh jaga, betul ke boleh didik, bla 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 kan. Dan alhamdulillah lah benda tu semua lah get well lah, dan terlahirlah aku alhamdulillah lah kan. Dan aku pun rasa ini pun memang bukan masalah perkauman pun sebenarnya. Ini aku rasa lebih pada masalah individu lah, you know. Bak kata Amir apa setitik nila rosak susu satu sebelanga. Macam tu lah gaya Amir cakap so kalau nak hantam satu bangsa pun tak elok lah. Macam hang kata tadi apa ada individu sebenarnya, individu yang maybe yang tak terdedah sangat dengan komuniti Malay ataupun dia tak sedang dia duduk dekat negara Islam so tapi maybe dia kaya sangat kot, maybe yang bodyguard tu sebab dia rich. Betul. Tapi dia punya masalah puasa je berpunca itu je puasa. Dia sebenarnya masalah belief lah, macam kau ada belief kau, aku rasa aku tak percaya dengan kau punya belief kan. Aku rasa kau punya belief ni is stupid ni point daripada orang tu lah kan. So dia rasa pandang rendah dan dia rasa dia ni orang yang paling hebat lah kat dalam muka bumi ni. Sebab tu dia pandang rendah lah. Aku teringat satu dialog dia, majikan dia cakap dekat bodyguard dia tu kan, kalau kau berpuasa ni kau boleh jaga aku kan, macam kau punya energi, kau punya kekuatan kau ada ke sebab kau berpuasa. Sebab tu majikan dia marah. Sebab apa? Sebab dia hire bodyguard ni untuk jaga dia 24/7 kan, 24/7 kena jaga dia. And then maybe dia rasa bila berpuasa ni bodyguard tu jadi weak jadi tenaga dia kurang tenaga kurang, lemah. Bagi aku kalau statement tu memang agak bodoh lah kan. Sebab kita ada atlet yang berpuasa and still lagi training, main lah. So aku nak tanya daripada pendapat si Kacang sebagai seorang atlet dan juga berpuasa. Sana Kacang, kau ada training tak waktu puasa ni? Okay lah, kalau kau tak puasa lah, kalau kau puasa dan kau tak training kan, siapa atlet yang kau rasa as orang Islam dan dia berpuasa? Banyak orang luar, banyaklah atlet-atlet yang puasa yang boleh menjalani diri puasa, tapi dia orang stay training lagi walau macam mana. Tak silap Salah apa ni kan, main waktu puasa kan. Betul. Mohamed Salah, Sadio Mane pun player yang berpuasa main untuk game yang sangat penting. Kan game biasa. Kacang kena contoh itu Jang. Betul Kacang. Sebab diorang ni kot memang atlet yang berjaya dalam berpuasa. So aku rasa berpuasa ni it's not a problem lah kan. Tidak. Kalau kita nak kalau puasa. So
itu daripada perspektif ni lah orang kata berpuasa ni tak bermaksud lemah lah. Dan macam Fendi pun sekarang ni berpuasa dah mengurut orang lagi lah kan. So macam mana Fendi, kau rasa puasa ni ada hold off kau ke daripada macam mana nak cakap menahan kau ke daripada nak mengurut orang kuat-kuat? Alhamdulillah okey je setakat ni lah. Sepanjang aku bekerja sebagai travel ni, Alhamdulillah okey, tak ada apa-apa lah. So kat situ orang kata apa tak, yang majikan tu memang stupid gila Itu memang betul lah. lah. Tapi yang jadi start daripada dia yang masih kat kondo tu lah, dia majikan tu tanya, you puasa ke tidak? Puasa. Dia dapat mesej dah, dia dapat mesej pada orang tu dah yang berhijab tu. Tapi ni lah kata apa, disclaimer lah, bukan semua orang Chinese ataupun Indian yang tak faham Muslim ni, segelintir lah kan. Takut ada community OKU yang Chinese India ni dengar ni, dia orang marah pula kan. Jangan salah faham ke. No, aku rasa benda ni pun dah jadi isu yang besar gila sekarang ni sebab aku rasa banyak orang Islam yang naik sekarang ni, yang NGO Islam pun kan cuba nak pertahankan lah mangsa tu. Kes banyak orang turun. Yes, dan kes ni masih lagi dalam siasatan kan. So kita tak tahu lagi lah macam mana kan. Apa dia punya majikan tu, kekayaan dia tu banyak, terlampau banyak. Satu. Yes. Dan rupa-rupanya ada nombor emas. majikan tu merupakan ahlong lah kan. Kita boleh kata ahlong ataupun macam mana? Macam mana? Dia ada judi. Kalau judi tu aku tak pasti sangat lah kan. Tapi aku dengar dia peminjam wang lah kan. Dia ada 100 kilogram emas. Fendi dengar ni, emas kan. 100 kilogram emas ke. Berapa Fendi? 1 gram emas kan berapa Fendi? Sekarang kalau ni 256 ke 57 macam tu lah. Kau bayangkan lah. So total rampasan dekat rumah suspek tu dalam 28 juta tak silap aku. 28.45 juta lah. Yes. Lagi satu dia dah jentik sensitivity Muslim kaum Melayu dengan agama Islam ni. Lagi satu dia ayat dia cakap ketua polis dia pegang kan. Yes. Lagi satu dia usik community polis pula. Dia kata ketua polis yang terbesar tu dia yang pegang. Aku tak tahu lah macam mana dia duduk dalam lock up tu nanti. Tu lah. Tapi aku akan biar dia hukum penjara sampai hidup lah. Kau kena. Itulah macam itulah. Dan aku harap polis dengan mahkamah lah dapat adili kes ni dengan telusnya lah. So okay, Acik okay ke? Handphone jatuh. Okay. So sementara Acik tengah nak betulkan dia punya kamera, kita nak sembang dulu dengan Kacang. Okay, Kacang. So kita sebenarnya sekarang ni kita dah setahun sebenarnya. Dalam setahun yang lepas kita orang tengah rekod video podcast kita orang yang pertama gunakan Zoom, gunakan OBS ni juga, dan upload ke YouTube channel Patrick Club lah 1 tahun yang lepas. Waktu tu Kacang tak ada. Kita orang ada buat macam mana boleh jadi buta. So ada banyak lah kru-kru Patrick Club yang dah join. So antara yang tak join ni adalah Kacang lah, sebab Kacang ahli yang baru. So Kacang, aku nak tahu kau punya macam mana kau jadi buta, Cang. Simple lah, ringkas kau boleh bagi. Simple, ringkas. Sejak lahir. So macam mana? Bila yang kau sedar kau ni sebenarnya cacat? Tak sedar. Mana? Sedar sejak lahir. Sedar dah besar jadi buta lah. Kiranya kau memang waktu kau mata kau kurang nampak tu, tadika tu kau masuk sekolah ni lah, tadika yang pendidikan khas lah ke normal? Normal. So kalau suara rendah, sekolah menengah, normal ke lah? Kau lah? Normal ke lah. Normal juga lah. Bukannya integrasi lah.
Okay, you pelihatan je lah Jang. Oh, okay, you pelihatan. Okay, you pelihatan je lah. Apa? Engkau adalah member-member kita tanya. Okay, you pelihatan je ke? BL je ke? Ke ada? Saya kat sekolah rendah, masa sekolah rendah, okay, you pelihatan je lah. Kalau kat sekolah menengah, macam kategori. Kalau pembelajaran lah. Pembelajaran dengan pelihatan je lah. Dia orang ni ada kat sekolah menengah. Okay. So kiranya kau apa perasaan kau bila kau, sebab kau daripada kecil kan? So apa yang kau rasa sebenarnya waktu kau kecil tu? Kau ada rasa kau berbeza dengan orang lain kan? Tak rasa beza pun. Yang penting kehidupan kita menjalani seperti biasa lah. Kita kena hadap. Kau tak rasa apa lah. Aku tak tahu kenapa kacang malu-malu sekarang ni. Aku rasa nak tombok je. Aduh. Alright. So itu dia kacang. Okay, untuk korang kata korang mungkin ada kacang punya fan ke kat sini. Walaupun aku rasa tak ada. Okay, so bulan Ramadan ni ada banyak isu, iaitu macam tadi kita ada kes bodyguard kena pukul. Lagu raya. Yes. Lagu judi. So lagi satu kes lagi adalah yes, lagu raya, which is lagu raya judi lah. So siapa yang korang semua dah dengar lagu raya judi tu? Aku tak dengar. Aku dengar heboh-heboh tapi tak dengar lagu. Oh, kau tahu je lah kan. Kau duk share je lah dalam group, tapi kau tak dengar pun kan. Tak dengar pun. Apa aku nak dengar? Bazir internet aku. Yang lagi gilanya bukan satu tu. Semalam ada satu. Hari ni pula ada satu lagi. Company yang sama? Tak, company lain. Yang first 333 kot. Yang kedua ni 003 tu. Tak silap. Syarikat judi yang buat lagu raya tu kan? Anjing kau kan. Yalah, syarikat judi lah tu. Tu lah orang kata. Bak kata cerita filem tiada tajuk, kiamat makin dekat lah. Mustahil makin jauh. Makin jauh, yes. Okay. Kalau korang nak tengok, mungkin korang boleh tengok kat Mawi World punya channel. Saja je nak promote. Walaupun aku tak dapat apa-apa daripada promote. So, lagu raya judi ni sebenarnya kan. Aku rasa memang aku dengar and aku rasa memang stupid lah kan. And then, korang ada dengar dia punya interview dengan M-Star kat ada. So, okay, aku tanya reaction kau lah, cik. Kau dah dengar full kan interview dia. Apa pendapat kau? Tak make sense tu. Dia cakap agama nombor satu, tapi hakikatnya yang aku baca-baca komen apa semua tu kan, kebanyakan akan cakap satu benda je. Ni bukan agama nombor satu, duit nombor satu. Sebab mustahil sangat-sangat. Dia cakap dia lip sync kan, lirik apa semua tu kan. Yang ada tepi kamera kan. Kat lirik dia sendiri pun dah ada tulis lah cuci GT benda tu 333 tu. Yang penting ada nama bag tu lah. Kalau ada nama bag. tu. Kat situ pun dah ada tulis. Kau dah lip sync. Kau dah di brief storyline macam mana apa semua. Takkan kau tak tahu. Dia macam ni, yang aku dengar, yang apa yang dia interview dia berkatakan, diorang hanya tahu on the spot, lirik tu on the spot. So diorang tak tahu sebelum benda tu terjadi lah kan. Tapi bila dah 70% everything dah get ready tu, baru diorang dapat tahu. Tapi diorang decide still untuk teruskan juga. So apa, boleh je kau nak cakap tak apalah, balik lah. Mati kan masuk kes besar ni. Confirm kau tahu benda tu judi, dan kita sebut raya tu kemenangan untuk umat Islam kan. Hari kemenangan untuk umat Islam lepas Ramadan. So kau jadikan, kalau kau tengok video klip tu sendiri pun ibarat macam orang Islam ni tak ada duit, macam miskin sangat sampai kena berjudi, and then keluarkan duit judi tu belanja mak ayah, masak makan, beli baju, guna duit judi tu. Seolah-olah macam tak patut miskin sangat ke orang Islam ni lah. Macam tu ada orang nak gambarkan lah. Wah ajar lah. Fendi, kau ada dengar ke lagu tu? Aku ada dengar. Macam mana? Kau rasa lagu tu sedap tak? Hello? Kau rasa lagu memang tak patut macam tu. Tak patut lah kan. Tak patut. So, aku tak tahu aku nak rasa aku ni teruk ke apa, tapi to be honest lagu dia memang sedap, catchy. Cuma it's made for company judi lah. Memang bodoh lah benda tu.
Lagu okey. Lagu okey, cuma Video Company video bodoh. klip apa kacang? Asal suara kau jauh sangat? Suara kau Dengar. Hello. dengar. Okey, jerit. Okey, cantik. Apa ni bodoh kat dia. Alamak. So, tak ada sebenarnya, aku tak tahulah company ni apa motif dia orang Apa sampai dia punya mention sampai nak buat lagu Raya Judi tu memang bangang lah jadi. maybe dia orang banyak sangat keuntungan kot. Mungkin dia orang punya customer pun mungkin banyak yang Melayu, kita tak tahu. Aku pun tak pasti ataupun dia orang nak cari customer Memang baru which is customer Melayu kan. Tu mungkin dia orang target dia orang macam tu lah. Kita pun tak tahu kan apa motif dia orang ataupun dia nak laga-lagakan. Tapi aku yakin kalau Danish ada kat sini dia akan kata ni Freemason Illuminati. dia dah jadi macam mana, macam provokasi dah untuk orang Islam ni marah lah. Bayangkan dua tau, bukan satu, dua judi, dua lagu Raya Judi, lepas tu yang pasal puasa tu, lepas tu yang pasal apa kalimah la ilaha, nama Allah tu dimenangi oleh Kristian dia guna. Lepas tu Kik Atik banyak aduh dia orang macam provok gila lah kalau korang perasan. Tu lah. Nampak tu. Aku tak pasti tu macam mana. Dia maybe sebab aku tak tahu berapa tawaran duit yang ditawarkan. Banyak sangat ke sampai diorang tak boleh nak apa untuk hentikan shooting tu. Waktu 70% dah siap tu kan. Sampai diorang nak carry on juga. Alasan diorang nak kata kami profesional jadi kami teruskan. Profesional kepala bapak kau. Mungkin dia bayar 2 juta kot. Yang lagi kurang ajarnya video klip dia semua Melayu. Perasan tak? Betul. Ada dia ambil bahasa lain. India tak ada, Chinese tak ada. Sedangkan Raya ni satu macam adik-adik aku belah Cina pun Raya juga. Kalau sambut Raya Aidilfitri pun dia orang still sambut. Kadang dia orang balik SP ni dia orang sambut juga dengan aku. Kira macam Raya Cina, Raya India, Deepawali semua tu satu negara akan enjoy the day. Means menghormati lah. Apanya apa? Respect respect. Respect. Aku rasa diorang cuba nak bunuh keharmonian yang ada kat dalam negara ni. Aku tak tahu motif diorang kan. Macam dia memang messed up gila kot aku rasa. Benda-benda yang berlaku waktu Ramadan ni. Baru je Ramadan kot. Aku rasa memang bodoh gila benda-benda ni jadi. 5 Ramadan ni. Dah bunyi je macam-macam. Aku geram tengok Kacang ni. Aku nak tanya kat Kacang lah satu soalan lah. Ini bukannya pasal video ragu raya judi ni lah. Ni berkaitan dengan topik bodyguard tadi lah kan. Okay Kacang, kalau kau diberi 2 pilihan lah kan. Kau boleh pilih satu je Kacang. Okay. So kau pilih untuk kau dapat gaji. Keluarga kau selamat. Tapi engkau tak berpuasa. Kan? Right? Dengan lagi satu iaitu kau berpuasa tapi kau berpuasa lepas tu kau kena pukul, kau kena tampal, kau kena ugut bunuh. Lepas tu keluarga kau pun mungkin tak selamat, diri sendiri kau pun tak selamat sebab kau lapor polis. Kau pilih yang mana? Aku pilih yang kedua. Saya pun kita mati ni berperang. Yes, dah. Aku dah agak Kacang mesti jawab ni. Guna kalau kita tak buat puasa untuk semata-mata kita dapatkan duit and then untuk puasa kita banyak. Baik kita ambil yang kedua, biar kita mati untuk kita berperang. Yes. So kat sini kita boleh tengok dua individu yang berbeza. You know. Faham tak? Individu yang berbeza which is satu person yang cuba nak lakukan iklan tu, satu person orang yang cuba nak tegakkan syiar Islam lah kan. So memang ada pros and cons juga lah benda yang berlaku sekarang ni kan. So yang isu bodyguard tu sebenarnya banyak kan tu. Dia selain pada puasa tu aku ada dengar dia punya interview lah kan. Dia ada juga aku dengar tadi dia dengan Yusuf Azmi tu. Dia majikan dia bukan pernah lah, selalu marah dia. Yalah majikan dia Chinese. So nak makan apa kena restoran Chinese ke apa semua kan. So dia majikan tu banyak. Sabar Kacang, sabar. Ya, bagi laluan untuk Acik. Okey Acik. Sabar Cang.
majikan tu marahlah bodyguard tu. Kenapa kalau berhenti kedai non-Muslim you tak nak makan? Lepas tu dia sampai ugut untuk makan. Kalau nak you tak makan you kena berhenti kerja kan. Saya bayar gaji you apa semua tu. Even sampai satu tahap yang lagi kurang ajarnya dia cakap, kalau kita orang makan babi, you makanlah babi. Sampai tahap tu dah. Macam dan bodyguard tu memang bagi aku memang super lah. Dia punya pegangan Islam dia tu dahsyat. Sampai dia hadap, dia tahan je benda tu. Dia kena hantam sebelum ni kes tak makan kedai non-Muslim. Dan sampai satu tahap ni lah. Sampai dia acu pistol kot. Tu lah. Ya, satu pistol lepas tu kena rotan ni banyak kali lah. Dalam lebih 5 kali dia kena rotan yang member-member dia. Depan staff dia lah. Staff ada 20 orang tengok. Majikan dia lagi kurang ajarnya. Bila dia pergi rumah tu, dia call dulu staff-staff dia. Dia cakap, malam ni ada show. Dia cakap gitu. Dalam 15 orang atau 20 orang staff dia datang tengok. Sampai kat sana memang kena torture kau-kau lah. Dengan staff-staff dia yang Chinese semua bantai dia sekali. Lutut dia, tumbuk, terajang, rotan. Dan paling ekstrim tu lah, ambil pistol bodyguard tu sendiri, acu dekat dada muka dia. Ingat saya tak berani bunuh you ke? You punya Tuhan boleh bantu you ke sekarang kalau I bunuh you? Gila. Yeah. Dalam staff dia ada juga 5-6 orang Melayu. Yang selebihnya Cina. 15 orang kat Cina. Cina 15 kot. 5 orang Melayu. Orang kita lah tu. Tapi di situation tu macam bodyguard tu cakap bukan dia orang tak nak berlawan. Tapi kat situ ada 4 senjata. Ada 4 bodyguard, ada 4 pistol. Kau rasa dekat rumah Cina tu majikan dia tu ada apa lagi? So kalau dia orang mulakan something kan yang tak diingini, automatically lagi 20 nyawa di sekeliling tu pun boleh jadi macam-macam lah. Mengancam kan. So dia just hadap je lah benda tu, kena hantam. Kalau kau tengok dia punya lebam-lebam dekat belakang tu, ya Allah. Banyak darah beku dekat belakang. Tu aku rasa aku tak dapat nak bayangkan keadaan aku dalam mangsa tu lah kan. Macam mana Fanny? Kau aku tak boleh nak imagine macam mana kau macam mungkin kau akan mati ke hari ni kan. Waktu kau tengah fikir kan. Macam mana Fanny? Tak boleh fikir je. Kejam betul. Dia provoke tu lah, soalan yang sama lah daripada mula sampai habis. You nak ikut Allah ke you nak ikut I? You punya Tuhan banyak gaji ke I banyak gaji? Dia ulang ayat tu. Kenapa you puasa? I suruh you makan lah kan. Kenapa you puasa? I banyak gaji you. Dia ulang yang tu je. You nak ikut you punya Allah ke you nak ikut saya? Dia punya bodyguard tu kerja dengan dia selama 7 tahun. Ni hadap lah. 7 tahun. Ada seorang tu. Seorang tu lah 7 tahun. Aku rasa memang kes ni pun berat juga sebenarnya dalam siasatan lagi. Kita biarkan je lah kita punya polis negara kita, polis di Raja Malaysia kita untuk settlekan masalah ni dengan segera lah. Dan aku rasa aku harap hukuman yang seloknya setimpal lagi. Yes, and then mungkin macam biasalah kita punya wartawan kita pun, wartawan negara kita pun memang selalu up to date kan. Sebab netizen dekat Malaysia ni power. Apa setakat ni Lofa pun diorang boleh dapat tumbang kan. Apa ini setakat so jadi Lofa tu tu SOP. Tak boleh lah. Dia langgar SOP, orang lain kena SOP. Tak boleh. Tak selaku tak pasti lah aku tak boleh nak cakap. Tapi ada terlibat dengan program negara sekali lah. So kertas siasatan lah kan, buka kan. So memang kena saman lah tak ikut SOP. Buka. Kertas siasatan dibuka lah. Aku tak tahulah masih lagi disiasat. Aku tak pasti macam mana kena saman ke tak kan. So semoga dipermudahkan lah bagi Nilofa, sebab aku pun minat Nilofa. Right, so mampus lah. So macam mana Fanny kau? Aduh Fanny ni tak nak cakap lah. Aku nak cuba Fanny cakap banyak. Fanny macam mana makan apa ni Fanny? Hari ni berbuka apa je? Biasa je ini. Simple je. Simple lah, kurma, air, itu je lah. Jadi gitu je.
Ini orang kata pandang rendah. Cuba nak merendah diri lah kiranya. Serius lah. Kita kau makan lebih daripada tu. Tak adalah. Biasa je makan apa tadi aku pun lupa lah. Aku main bedal je Pak. Ke kau tak ingat? Saya. Tak ingat je dia tak ingat. Aku Kerti yang pedas. diet ke? Apa Ha? lah. Yelah tak diet. So, alright. To the next topic lah. Aku nak buka topik. So, sepatutnya kita ada Kai kat sini. Kan? Tapi nampak gaya Kai macam tak nak masuk. Kai, jaga lori. Mungkin Kai jaga lori. Tarik handbrake Dia tarik handbrake. Tarik handbrake. Lori terlepas. So, next topic. Alright. So, next topic kita ada... ini berkaitan dengan... Okay, bila tanah. Ini very general. Dia bukannya waktu sekarang. Tapi... macam mana sebab... kita ada banyak persatuan-persatuan OKU Pelihatan yang tumbuh bak cendawan, bak kata Amir. Aku banyak quote Amir saya, aku tak tahu kenapa. So, persatuan-persatuan dekat OKU Pelihatan dekat dalam Malaysia, banyak sebenarnya kalau korang perasan. Tak payah sebut nama lah kan. Tapi memang banyak. So, apa lah pendapat kau lah. Aku nak Fendi cakap, asyik kacang cakap. So, Fendi macam mana ni? Kau punya pendapat kau lah. Kan? Banyak ni masuk bagus ke tak bagus? Banyak pun. Hello? Ya, dengar ni. Tak, aku macam tak clear je ni line ni. Clear. Apa, Kacang je tu slow sikit. I bingung. Tapi kalau tu pun ada persatuan pun super je Pak An. Bagi aku. Kenapa tak sama? Apa serupa je? Tak. Super. Okay. Nampaknya Fendi punya line tak benar. Okay, nak tengok kacang lah. Kacang ni banyak cakap. So, kacang macam mana kacang? Kau apa nampak kau? Bagus ke tak bagus sebab persatuan OKU Pelihatan ni banyak? Bagi aku, kalau banyak ni, kita tak pun nak pilih mana satu yang okey. Seloknya baik kita kurangkan lah. Apa kalau banyak-banyak kita tak terjaga kan. Kenapa tak join je semua? Nak join, lepas tu sampai kereta abai semua baik tak payah. Kalau ni kau Acik macam mana pendapat kau? Kalau aku dia ada pro and cons dia lah bagi aku. Tapi kalau dia orang tubuhkan banyak persatuan tu untuk memperkasakan komuniti orang buta ni kan. Contoh kalau kata lebih kepada orang buta ni, kepada OKU Pelihatan ni, dia orang lebihkan kepada keperluan, kebaikan, memperbaiki apa-apa yang ada kemudahan ke, okey lah. Tapi kalau just buat persatuan untuk bahasa kasarnya mendapatkan donation untuk personal tu memang damn lah. Tapi kalau banyak-banyak tu berfunction, masing-masing ada dia punya misi dan visi dia untuk memperkasakan OKU Pelihatan ni, why not lah, boleh lah. Yes, dan aku kalau kau macam mana? Aku sebenarnya bagi pendapat aku tak bagus lah. Pendapat kau Pak An. Pandai kau tanya kat aku aku je. So bagi aku tak bagus lah kalau ada banyak kan. Sebab yang apa yang aku tahu, ini semua pasal politik lah kan dalam persatuan. So diorang nak certain jawatan, diorang nak jawatan-jawatan ni diorang tak dapat, and then diorang keluar daripada persatuan tu, diorang tubuhkan persatuan baru supaya diorang dapat jawatan tu. Alright. So itu benda yang apa yang aku dengar lah. Aku tak pasti betul ke tidak ke kan. And then pasal donation ataupun duit ni yang aku pun ada dengar yang pasal ada yang menggelapkan duit dan dibuang macam tu ataupun vice versa kan. Aku tak tahu mana satu betul sebenarnya. So macam tu lah sebenarnya. Persatuan ni pun penting juga sebenarnya untuk kita bak kata Acik memperkasa kan. Tak lah memperkasa kan.
Apa lagi? Ayat-ayat perkataan yang sama, memperkasa, menguatkan jati diri kan. Itu kira Mengabaikan. Dia tu orang cakap, orang kata apa dia kalau banyak dan berkualiti okey, tapi kalau banyak tapi just kuantiti Tak tu banyak, kualiti tak ada, baik, tak payah buat. Payah. betul. Ibarat macam engkau buat Nak tu untuk menggunakan. engkau buat tu untuk apa contoh macam pertis kita tahu dia keluarkan Quran Braille benda-benda tu okey. Kalau macam MAB dia ambil orang-orang OKU untuk belajar di situ, ambil sijil. Tapi kalau yang lain-lain yang buat banyak lagi tu untuk apa kan? Nak tahu tak untuk apa? Semata-mata untuk famous ke, untuk menagih simpati masyarakat ke, untuk macam kata tadi untuk pangkat semata-mata ke. Betul. Buat apa sangat? Baik tak payah, baik jaga yang mana yang ada ni lah. Yes, aku setuju sangat benda tu sebab aku rasa jawatan yang diorang ada tu, you know, sama je. Kau ada kat atas tu, kita orang yang kat bawah ni still sama, you know. And then maybe sebab kita muda kan, macam kat sini mostly kat grup Petron Club ni mostly average dalam umur 25 macam tu kan, average dia. So aku boleh katakan kita orang muda kan, so banyak lagi benda yang tak tahu, and mostly yang pegang jawatan dalam persatuan ni pun orang yang berpengalaman lah kan. And then bak kata Acik tadi macam kita punya pertis kan, pertis pun kita pernah join dia punya kontes video tak sempurna. Korang boleh chat dekat kita orang punya video list video tak sempurna. Okay, dapat nombor 2. And then maybe tempat-tempat yang kita orang belajar lah kan. And then SPM pun kita orang pernah pinjam tempat diorang untuk interview Mr. Lee, interview Zaki pakar kelas basker, and then dengan Encik Jamal. Mr. Lee tak. Yes. Tak mesti tempat dia. Yeah, betul. Kacang ada waktu tu. Betul, kacang bagus. So dua orang lah waktu tu kita orang pinjam tempat SPM sebenarnya. So SPM pun sebenarnya ada jugalah. Aku pun baru tahu sebenarnya. Tadi aku dengar diorang ada insurans sebenarnya kalau korang masuk ward hospital. So mampus nasib aku tak silent. So tu lah, aku dah dengar yang kalau korang masuk ward hospital korang dapat duit lah. Ya, boleh claim. Yeah, so tu pun bagus juga lah sebenarnya, sebab insurans untuk OKU pun susah nak dapat. So kalau persatuan lain aku kurang pasti apa advantage untuk diorang lah. Sekadar nak famous je semua ni. Kalau SBM bagi aku okey lah. Setiap negeri ada SBM, dan kalau ada event apa-apa, dia orang kumpul semua negeri. Yang tu menarik lah. Betul. Betul. Kalau yang lain-lain ni aku tak tahulah apa motif dia buat tu. Betul lah. SBN, NCBN. NCBN tu Majlis Kebangsaan Orang Hutan. NCBN tu gabungan sebenarnya untuk teman-teman Kuah Kacang. Campur MAB, St. Nicholas, you know, SSB. Campur lah. Lima persatuan lah dia campur dalam tu kiranya NCBM. Tu untuk pengetahuan kau lah. National Council Law of Malaysia kot tak silap aku. So itu NCBM. So sebenarnya banyak persatuan-persatuan yang kita tak tahu kewujudannya untuk apa. Ada yang apa dia punya ni wujud dia ni, apa motif dia. Sebab kita orang pernah cuba untuk interview orang yang menjual tisu. Okay. Aku tak nak beritahu nama dia siapa. And then kita nak cari persatuan yang sokong pergerakan yang menjual tisu ni. And kita orang pun ada jumpa persatuan yang betul-betul jual tisu lah. So itu agak muskil lah kat situ sebenarnya. So itu benda yang aku pelik lah tentang OKU Pelatan ni. Adakah dia nak power ke kan? Masa aku power kuasa lah kan. So macam mana Fendi? Aku nak tanya pendapat kau lah kan. Kuasa ni macam mana? Mungkin kau boleh bagi tazkirah sikit ke sempena Ramadan ni? Alhamdulillah. Macam mana? Aku tak boleh fikir, aku dah blank dah ni. Mata dah ngantuk. Oh ya ke? Ada sihan Fendi. Nak bangun, nak masuk sahur, nak masak sahur je. Itulah. Alright, so Kau fikir, kau tanya dah hanya lain-lain. Oh, pandai kau lepas diri
Awak pandai Oh, pandai menjelak awak ni. Popale awak ni. Sayang. Kacang. Tanya kacang Pak. Kacang. Macam mana? Apa? Pendapat Kau nak bagi tazkirah sikit. Kau kenapa kau selalu pergi ke kanan tu? Aku geram je tengok kau ni. Tazkirahnya. Aku tak tahu serah pada Pak dah. Kau cakap. Kita bagi pada Pak Lebay tu. Silakan Acik. Wah kau masing-masing. Aduh. Kau tak nak pas-pas lah. Semua dah ada lah. Okay. Kuasa. Kuasa ni amanah. Amanah ni adalah daripada orang-orang di sekeliling dia. So bila dah dapat amanah ni, jalankan dengan betul lah. Jangan contoh kalau orang bagi donation 1 juta ringgit untuk agihan untuk orang-orang buta keperluan. Tapi kau cut kos, kau ambil 500,000 untuk poket kau dan kau ambil 500,000 untuk bahagikan kepada orang-orang lain. So kat situ nonsense lah. Nonsense kan, sesuai gaya tu. Tak amanah kat situ. So kalau kau buildkan persatuan-persatuan yang banyak macam cendawan ni untuk dapatkan donation tu, tapi tak ada apa-apa pun untuk orang buta ni, kau menjawab lah nanti kan dekat akhirat. Jawab dalam kubur. Hantu kubur. Jawab dalam kubur nanti. Tapi to be honest, aku memang admire persatuan ataupun pertubuhan yang bagi orang kata donation ketika waktu COVID ni lah kan. Ada member kita, tak nak sebut nama, ada member kita yang dia tempat dia tu, sejak dia pindah ke tempat tu, rasanya dah hampir setahun rasanya, ataupun hampir setahun lah kan, dia tak pernah lagi beli beras katanya. Betul. Beras dengan minyak. So kiranya banyak donation yang diberikan, and then ada juga diorang bagi hidangan berbuka lah kan. So alhamdulillah sebenarnya bagus. Ada juga orang yang concern, ada juga orang fikir pasal benda-benda macam ni kan. Nampak macam kecil kan, tapi sebenarnya besar kan. So mungkin daripada segi kebajikan lah, ada yang bagus lah sebenarnya. Itu aku betul-betul admire lah. So itulah, mungkin sebenarnya orang yang macam ni lah boleh dapat memberikan inspirasi kepada semua orang untuk terus orang kata memberikan inspirasi kepada orang lain juga, benda macam good vibe kita bagi ke orang lain akan bagi ke orang lain. Betul lah. Macam tu lah. So itulah. So Kacang suruh aku buat Koyak Podcast kali ni sekejap saja sebab katanya dia risau mak dia balik bising-bising. So betul kau yang cakap tadi. Tadi kau cakap kan. Semua tu kau. Okay. Adik aku jadi atas. Adik kau. So risau adik dia aku balik. Sebab Kacang memang suka dibuli oleh adiknya. Alright. So sampai di sini saja. Ini kita orang punya pendapat kita orang. Sekejap. Jom. Sebelum tu kita sediakan Al-Fatihah kepada saudara yang meninggal pada hari Jumaat pagi. Nama? Jai. Nama Muhammad Zarizal bin Zaid. Alright. Yang Zarizal ni student MAB juga, bagi yang mengenali mengenali dan belajar time arwah ni. Duka cita dimaklumkan Zarizal tu dah meninggal dunia pada hari Jumaat 1 pagi kot tak silap aku. 1 pagi sebab sesak nafas. So siapa-siapa yang mengenali dia tu, sedekahkanlah Al-Fatihah untuk dia, dan jika dia ada buat salah silap tu kau maafkanlah. Sebab dalam ni aku yakin orang-orang dalam ni orang-orang buta juga banyak mendengar. So mungkin apa kenal. Betul. Mari dah kita sediakan Al-Fatihah sebelum nak habiskan Koyak Podcast. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Alright. Terima kasih Kacang. Terima kasih Acik. Alright. Jadi kita nak tutup kita punya Koyak Podcast sampai di sini sahaja. Alright. So ini adalah pendapat kita orang daripada perspektif
orang kata golongan yang ditindas. Mungkin walaupun tak sama seperti apa yang dilalui oleh mereka, tapi yelah kita hanya mereka je lah yang dapat tahu kan. Hanya diorang dapat tahu apa yang diorang rasa. Aku rasa diorang punya lalui tu memang lagi teruk lah kan. So aku harap brother tu sabar dengan apa yang dia tengah lalui sekarang. Semoga dia tabah dan kuat. Dan aku harap semua netizen kat luar sana ataupun semua orang-orang Islam sana bersabar. Yes. Sabarlah. Keadilan tu pasti ada untuk kita. Jangan risau. Bersabar dan bersatu. Ya, betul. Betul tu. Alright. So sampai di sini saja Koyak Podcast. Korang boleh singgah ke kita orang punya social media, Facebook, Instagram, follow, like and share. Yes. Alright, so jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Alright, so kalau korang suka tekan butang dislike. Kalau korang suka tekan butang like, kalau tak suka tekan butang dislike. Alright, kalau korang tak suka, kau boleh tekan lagi butang dislike 2 kali. Alright, 2 kali kau tekan. Kalau tak suka video ni, tekan dislike 2 kali. Alright, so sampai di sini saja. Pencuri gelap, bukan kuasa gelap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.